Ya. Oh, gimana? Lagi deh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang tajuk analisis kes buli remaja di sekolah. Satu sorotan literature. Okey, saya Nurhanan binti Muhammad Alwi, nombor matrik P130453. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan isi kandungan daripada slide pembentangan kami. Okey, seterusnya. Okey, maksud buli. Okey, menurut Always, maksud buli ni merupakan perbuatan yang mencederakan, yang mana perbuatan tersebut perbuatan yang mencederakan berserta dengan niat. Dan perbuatan yang mencederakan tersebut berlaku sebanyak berulang kali dan di dalam buli itu terdapat kuasa yang tidak seimbang. Okey, bagaimana pula dengan kuasa yang tidak seimbang? Iaitu, boleh ke slide seterusnya. Iaitu yang mana di dalam buli ni dia ada pembuli dan juga mangsa buli. Yang mana pembuli ni adalah orang yang mempunyai sifat sebagai orang lebih kuat, berkuasa dan lebih berkemampuan untuk melakukan tingkah laku buli. Yang mana pembuli ni boleh dikatakan sebagai orang yang kuat lah, ada kuasa selalunya. Dan mangsa buli pula ialah orang yang lebih lemah dan tidak berkemampuan untuk menandingi kekuatan dan kekuasaan si pembuli. Iaitu mangsa buli pula ialah orang yang lemah. Selalunya tak boleh nak berlawan dengan pembuli tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan jenis-jenis buli, yang mana jenis-jenis buli ini terbahagi kepada 4. Yang pertama iaitu buli fizikal. Okey, buli fizikal itu apa? Buli yang melibatkan fizikal badan kita. Jadi contoh-contoh bagi buli fizikal iaitu contohnya memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain. Itu merupakan contoh-contoh fizikal. Yang kedua iaitu buli lisan. Buli lisan ini pula ialah buli yang melibatkan dengan percakapan. Iaitu contohnya mengusik, menyebarkan khabar angin, fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Yang ketiga pula iaitu berkaitan dengan hubungan. Iaitu jenis buli yang berkaitan dengan hubungan ni ialah buli hubungan seseorang dengan seseorang yang lain. Iaitu dengan membuat orang tersebut rasa terpinggir ataupun ditolak dan menggalakkan orang lain tu untuk membuli mangsa buli tersebut. Okey, yang keempat iaitu buli cyber. Yang mana buli cyber ini pula iaitu buli yang melalui penggunaan teknologi. Contohnya media sosial sekarang kan. Contoh Facebook, TikTok dan sebagainya. Yang mana tujuan buli cyber ni untuk mengganggu, mengugut, memalukan atau menyasarkan orang lain. Okey, seterusnya. Okey, bagi isu permasalahan bagi buli ini ialah yang mana buli ni ialah satu kes yang sangat membimbangkanlah pada zaman ini, sebab kita boleh tengok pada zaman sekarang buli ni semakin banyak daripada tahun ke tahun, yang mana permasalahan buli ni selalunya disebabkan oleh masalah keluarga, yang mana pelajar tersebut dia rasa kurang kasih sayang, dia ada masalah konflik bersama keluarga, ibu bapa bercerai, ibu bapa bergaduh dan sebagainya. Jadi disebabkan masalah tersebut menyebabkan mereka ni apabila ke sekolah mereka ni memberontak. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan konflik dengan rakan sebaya, yang mana konflik dengan rakan sebaya ni mereka rakan tersebut rasa terpinggir, rasa tidak dihiraukan, rasa dipandang rendah. Itulah masalah-masalah dalam buli. Dan yang ketiga iaitu masalah kewangan, yang mana selalunya mangsa buli ni dia terdiri daripada keluarga miskin. Jadi orang yang ada duit, dia rasa ada kuasa, so dia melakukan perbuatan buli tersebut kepada murid miskin. Okey. Di sebelah tersebut merupakan
Sebelum tu, slide sebelum. Okey. Iaitu data kes buli, yang mana data kes buli ni daripada sistem sasiah diri murid, yang mana daripada KPM sendiri, iaitu Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan bahawasanya kes buli ni bertambah dari tahun ke tahun. Okey, kita boleh tengok yang mana pada tahun 2021 sebanyak 326 kes, bertambah kepada 2022 3,887 kes, manakala 2023 yang tahun ni kes yang sekarang ini dilaporkan sebanyak 4,994 kes, yang mana kita boleh tengok semakin tambah dan semakin bertambah. Manakala kalau kita tengok 2021, kenapa sedikit sahaja kes, 326 kes saja, sebab ketika itu berlakunya PKP. So tidak adalah tidak ada kes buli lah dekat sekolah. Dia ada waktu kes buli sahaja berlaku. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Fatin. Saya Fatin Syafina binti Alias P130452. Aku sambungkan dengan kajian-kajian lepas. Di sini terdapat 6 artikel yang telah dipilih untuk kajian lepas, yang mana artikel pertama daripada Jamal Safri Saibun dan Syamsul Azhar Zulkafli 2021 yang telah membincangkan hubungan antara konflik keluarga dengan tahap pelakuan buli dalam kalangan murid lelaki di sekolah menengah. Seramai 74 orang murid tingkatan 4 yang berusia 16 tahun telah dipilih menjadi sampel kajian, dan sebanyak 15 sekolah menengah mengikut daerah di Pulau Pinang. Seterusnya, kajian ini mendapati tahap buli bagi murid lelaki berkecenderungan membuli berada di tahap rendah, manakala konflik yang berlaku antara murid dengan adik-beradik merupakan jenis konflik keluarga yang paling kerap berlaku dalam kalangan murid lelaki yang berkecenderungan membuli. Menerusi teori pembelajaran sosial iaitu Bandura 1973, bahawa individu membentuk perlakuan mereka sendiri berdasarkan apa yang dimodelkan untuk mereka. Justru konflik yang berlaku di rumah menjadi model oleh murid ini untuk melakukan perkara yang sama terhadap murid di sekolah. Hasil dapatan mendapati murid lelaki yang berkecenderungan membuli di sekolah mempunyai hubungan dengan konflik keluarga yang berlaku di rumah. Okey, untuk seterusnya. Sebelum. Okey, seterusnya artikel kedua iaitu daripada Ngo Yuyuk dan bersama rakan-rakannya 2019 membincangkan salah laku buli yang dilakukan secara sedar sama ada berbentuk fizikal atau psikologikal ke atas mangsa yang lebih lemah bertujuan mendatangkan kemudaratan fizikal atau psikologi ini. Perlakuan ini dilakukan secara berulang sehingga pembuli merasa seronok dan puas. Daripada hasil temu buat 4 orang guru yang dilakukan oleh pengkaji, antara strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah ada 3. Yang pertama, program homeroom iaitu program mentor-mentee. Program ini guru akan lebih senang untuk mendekati pelajar yang mempunyai masalah, dan pelajar itu akan memberitahu guru apa yang dihadapi. Seterusnya, program jati diri. Program jati diri ini pihak sekolah memanggil pakar motivasi untuk memberikan taklimat atau nasihat. Seterusnya, program bertemu kaunselor. Program ini memberi peluang kepada pelajar yang malu untuk menyertai sebarang program yang diadakan di sekolah. Seterusnya, terdapat juga masalah pihak sekolah untuk menangani masalah buli ini. Yang pertama, jumlah pelajar yang besar, iaitu jumlah pelajar yang besar tidak dapat menampung guru-guru untuk menangani masalah buli. Yang kedua, tingkah laku ibu bapa. Tingkah laku ibu bapa ini, ibu bapa tidak mempercayai anak mereka mempunyai masalah di sekolah. Seterusnya, mangsa buli tidak ingin memberi kerjasama kepada pihak sekolah kerana mereka berasa gerun dan takut untuk memberitahu guru. Usaha untuk menangani masalah buli sekolah ini bukanlah hanya merupakan tanggungjawab pada satu-satunya pihak sama ada ibu bapa, penjaga
atau guru tetapi semua pihak yang terlibat. Oleh itu, kesedaran diri amatlah penting dan merupakan salah satu cara penyelesaian terbaik antara cara-cara penyelesaian yang lain. Okey, untuk artikel yang ketiga iaitu daripada Muhammad Razini Hussein bersama rakan-rakannya 2020 menyatakan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sering dikaitkan dengan aktiviti buli. Yang mana ciri-ciri pelajar yang membuli ni mereka lebih bersikap agresif dan bukan bersifat kepimpinan, iaitu positif. Pelajar ini juga biasanya tidak menunjukkan minat di dalam kelas dan kurang fokus. Pelajar yang membuli selalunya lebih berumur daripada pelajar yang dibuli. Untuk faktor umur ni, mereka lebih selesa melakukan buli dengan orang yang lebih muda daripada mereka. Hasil kajian mendapati pelajar yang terlibat dengan aktiviti buli ini secara umumnya mempunyai tingkah laku yang agresif seperti membuat bising di dalam kelas dan mengganggu pelajar lain ketika di dalam kelas. Okey, untuk komentar seterusnya. Okey, nama saya Ahmad Ali Bihaki bin Muhammad Zawawi. Okey, berdasarkan kajian Muhammad Razi bin Akut 2019, buli merupakan jenayah yang berlaku di sekolah. Perkara tersebut perlu dibendung secara keseluruhan. Ini kerana boleh menyebabkan berlaku trauma dan masalah mental kepada mangsa buli. Seterusnya memberikan kesan kepada pelapis negara iaitu remaja sendiri. Yang kedua, bagi menyelesaikan isu mangsa buli ini perlu dibimbing dan diberi kaunseling untuk mengelakkan persepsi negatif mangsa buli terhadap dunia luar. Begitu juga kepada pembuli, perlu diberi perhatian dengan bimbingan dan kaunseling di mana perlu bertanya kenapa lakukan perkara tersebut dan sekiranya dibuat disebabkan oleh kepentingan sendiri, perlu diambil tindakan dan kaunseling. Jika perbuatan disebabkan oleh masalah sekitar, pembuli perlu diberikan bimbingan dan juga sesi kaunseling. Yang seterusnya, berdasarkan Nur Adlin Yusof dan Muhammad Izwan Mahmud 2019, perbuatan buruk seseorang boleh dikategorikan sebagai buli. Seterusnya, buli juga mempunyai jenis-jenis yang tersendiri. Yang pertama, buli fizikal, verbal dan mental ataupun psikologi. Jenis-jenis buli boleh dikenali dengan tindakan yang dilakukan seperti memukul, dikategorikan sebagai buli fizikal. Adapun perbuatan buli ini mempunyai faktor yang tersendiri menyebabkan pembuli melakukan perkara tersebut. Yang kedua, faktor berlakunya buli disebabkan diri sendiri, rakan sebaya, ibu bapa, masyarakat dan juga media massa. Faktor yang menyebabkan diri sendiri terbahagi pada dua, iaitu mangsa dan pembuli. Yang ketiga, maka perlulah diatasi gejala buli ini berdasarkan faktor-faktor berlakunya buli dan setiap pihak perlu memainkan peranan yang tersendiri. Yang terakhir, kajian yang dibuat oleh Nur Jihan Abdul Aziz dan rakan-rakannya pada tahun 2020, persidangan kumpulan keluarga sebagai penyelesaian kes buli di sekolah. Disarankan agar proses ini diperkenalkan di Malaysia bagi menambah baik penyelesaian terhadap kesalahan buli di sekolah. Yang kedua, perlu mengambil langkah yang sewajarnya bagi memulihkan keadaan mangsa fizikal, psikologi serta membantu mangsa untuk berintegrasi dalam masyarakat. Setiap kanak-kanak mempunyai hak seperti yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Antarabangsa Hak Kanak-Kanak. Okey, sebagai langkah, ini boleh dilaksanakan di Malaysia sesuai dengan menjaga kesihatan fizikal dan mental mangsa buli. Namun begitu, tidak menyekat mana-mana hak sepenuhnya pembuli. Okey, seterusnya kepada presenter. Perbincangan.
Saya serahkan kepada Zulaika. Baik. Mana Ika tu? Ika tak buka mic. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaha binti Am Yasin. Alif, slide sebelum ni. Ini slide kedua. Okey, ni. Okey, untuk artikel hubungan konflik keluarga dengan perlakuan buli dalam kalangan murid sekolah yang mempunyai kecenderungan membuli. Dalam artikel ini tiada intervensi ataupun tindakan mengatasi masalah buli yang dinyatakan secara jelas. Kerana artikel ini fokus kepada untuk mengenal pasti hubungan konflik keluarga dengan perlakuan buli dalam kalangan murid lelaki yang berkecenderungan membuli di sekolah sahaja. Okey, untuk next slide. Untuk artikel gejala buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah, ada dua kekuatan. Kekuatan pertama mengadakan kempen dan ceramah kesedaran tentang kes buli di sekolah. Contohnya, pihak sekolah meminta bantuan daripada pihak polis untuk memberikan ceramah tentang awareness of bully. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatannya adalah peranan ibu bapa dan pihak sekolah yang amat penting bagi mengurangkan gejala buli di sekolah. Contohnya, ibu bapa kepada mangsa buli perlu melaporkan kepada pihak polis jika berlaku gejala buli supaya pihak sekolah boleh ambil tindakan hukuman ke atas pembuli tersebut agar pelajar tersebut tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Okey, untuk slide seterusnya. Okey, dalam kajian ini juga fokus kepada ruang untuk penambahbaikan. Pertama, mengadakan program kaunseling secara berkala supaya pelajar mengetahui kesan dan tindakan yang akan dilakukan sekiranya dibuli oleh pelajar lain. Pihak sekolah perlu mempunyai peraturan yang jelas dengan memberi risalah kepada semua murid dan dalam kelas juga perlu wujud peraturan berkaitan sikap, toleransi, sifat tentang buli. Dan seterusnya, guru perlu mengambil berat atas segala aduan dari pelajar supaya mereka tidak berasa keseorangan menghadapi masalahnya dan guru sentiasa akan berada di sisi untuk mendengar segala cerita daripada mangsa buli. Untuk next slide. Untuk artikel yang ketiga, gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Ada 3 intervensi dalam ni. Intervensi atau tindakan yang digunakan dalam kajian ini adalah pertama, apabila pihak disiplin menerima aduan, mereka akan memanggil orang yang dibuli untuk diambil kenyataan dan seterusnya mereka melakukan siasatan terhadap kes yang diadukan. Yang kedua, pihak disiplin menghantar mereka kepada unit kaunseling untuk diberikan sesi kaunseling supaya sedar tentang kesalahan mereka dan kesan perbuatan mereka terhadap diri dan orang lain. Yang ketiga, sekolah bantu pelajar yang dibuli dari segi mental dan fizikal iaitu masa akan diberikan nasihat dan dorongan untuk meredakan keadaan emosi mereka. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, yang seterusnya saya Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Zain P130840. Okay, artikel 4 ini membincangkan tentang implikasi gejala buli terhadap emosi dan tingkah laku. Jenis buli yang didapati di sekolah luar bandar dari tindakan yang ringan seperti mengejek dan bertindak memukul sehingga mencederakan. Gejala ini telah mendatangkan kesan yang buruk seperti mangsa mengalami tekanan serta ancaman dan memperoleh pencapaian rendah dalam akademik. Intervensi kaunseling melalui pendekatan kemanusiaan ialah kaunselor berjumpa dengan mangsa dan membuat perbincangan secara tertutup untuk mendengar permasalahan mereka. Yang keduanya, kaunselor mendekati mangsa supaya dapat mengubah persepsi, tingkah laku, perasaan dan pemikirannya ke arah kebaikan. Okay, slide yang seterusnya.
Okey, artikel 50 membincangkan tentang faktor dominan untuk yang menyumbang kepada gejala buli iaitu diri sendiri dan pengaruh rakan sebaya. Okey, manakala faktor sampingan pula ialah keluarga, sekolah, masyarakat dan media. Okey, intervensi kaunseling pula adalah untuk membantu pelajar dengan menggunakan terapi sentris bagi menangani masalah tingkah laku. Okey, slide yang seterusnya. Okey, artikel 60 membincangkan tentang satu alternatif hukuman bagi kesalahan buli di sekolah melalui persidangan kumpulan keluarga. Persidangan ini dapat memberi peluang kepada pesalah supaya bertanggungjawab dan dapat menjalinkan hubungan yang baik antara mangsa dan pelaku. Ini merupakan langkah proaktif yang perlu dipertimbangkan kerana mereka berhak mendapat pendidikan dan suasana yang selamat di sekolah. Okay, melalui artikel ini tiada intervensi yang dinyatakan kerana ia memfokuskan kepada alternatif ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nurul Aisyah binti M. Ramli P130460. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan implikasi kes buli. Jadi yang pertama ialah kesihatan mental. Aisyah, kuat sikit suara. Dekat. Sorry. Okey, jadi yang pertama ialah kesihatan Okey, clear. mental terjejas. Okey. Seperti yang mana kita tahu, apabila berlaku kes buli, mangsa akan berasa tertekan, sunyi dan cemas. Selain itu, mereka juga akan merasa rendah diri untuk berhadapan dengan orang lain. Yang kedua ialah tidak suka hadir ke sekolah. Hal ini kerana mangsa berasa takut dan gerun untuk berjumpa dengan pembuli mereka. Dan daripada ini akan memberi kesan kepada prestasi pembelajaran mereka. Okey, seterusnya ialah kehidupan sosial terjejas, terutamanya kepada mangsa. Apabila berlaku kes buli, mangsa akan lebih cenderung untuk bersendirian, dan apabila berlaku sebegini akan mengalami kesan terutamanya pada masa hadapan mangsa kerana mereka tiada komunikasi dan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali ialah nama baik sekolah terjejas. Okay, seperti mana yang kita tahu pada masa kini dengan adanya kecanggihan teknologi, apabila berlaku sesuatu kes buli di sekolah, jadi perkara ini akan mudah tersebar, sama ada melalui platform TikTok, melalui platform Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi apabila berlaku sebegini, kepercayaan dari semua pihak akan kepada sekolah akan tergugat, dan ini akan menjejaskan nama baik sekolah. Seterusnya, next. Okay, seterusnya ialah tadi kita dah tahu kesan implikasi kes buli. Jadi sekarang apakah langkah yang boleh kita ambil? Okay, jadi cadangan untuk mengatasi kes buli yang pertama ialah tindakan tegas kepada pembuli. Jadi apabila berlaku kes buli, pihak sekolah boleh memberi amaran keras ataupun menggantung dan membuang pelajar. Jadi seperti mana kita tahu, apabila berlaku kes buli tiada kompromi, terutamanya kepada pembuli. Okay, seterusnya ialah memberi ruang dan peluang. Okay. Beri ruang dan peluang ini merujuk kepada mangsa buli. Jadi pihak sekolah boleh membuka pelbagai saluran untuk pelajar membuat aduan, sama ada melalui hotline ataupun WhatsApp ataupun email, apa-apa saluran supaya sama ada mangsa buli ataupun rakan mereka yang menyaksikan kes buli ini senang untuk melaporkan apa-apa kejadian yang berlaku di sekolah. Okey, seterusnya ialah mengadakan kempen kesedaran ataupun program. Jadi sebagai contoh, pihak sekolah boleh boleh menganjurkan minggu katakan tidak pada buli. Okay, jadi program ini bertujuan untuk memberi kesedaran, memberi gambaran kepada pelajar tentang kesan-kesan buli terhadap pelajar,
terutamanya pada masa hadapan mereka. Jadi dan selain itu pihak sekolah juga boleh mengadakan program guru penyayang, dan program ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pelajar dan guru. Jadi apabila berlaku kejadian yang tidak diingini, para pelajar akan merasa selesa dan selamat untuk melaporkan kepada guru mereka. Dan akhir sekali ialah pemantauan dari ibu bapa. Jadi pemantauan dari ibu bapa ni seperti mana yang pembentang sebelum ini bagi tahu, ibu bapa ni tidak boleh jump to the conclusion apabila mereka mengetahui laporan tentang anak mereka. Jadi sepatutnya ibu bapa kena periksa, kena memberi peluang kepada pihak sekolah untuk memberitahu tentang salah laku anak mereka. Jadi ibu bapa ni tidak boleh terus melenting. Sepatutnya mereka perlu mendengar terlebih dahulu. Dan ibu bapa juga perlu alert dengan perkembangan anak mereka, sosial anak mereka, dengan siapa mereka berkawan, supaya kejadian kes buli ini boleh dielakkan. Itu sahaja. Dan sebagai kesimpulan daripada pembentangan kami, buli ini bukan lagi satu fenomena yang pelik ataupun ganjil dalam masyarakat kini, terutamanya zaman kini. Jadi semua pihak, tidak kira sekolah ataupun ibu bapa, jadi semua pihak perlu berganding bahu untuk mengatasi kes buli, terutamanya dari sekolah lagi, supaya masa hadapan agama, bangsa dan negara tidak terjejas. Seperti mana yang kita tahu, pemuda-pemudi sekarang ialah harapan untuk mengharumkan lagi nama agama, bangsa dan negara, sebagai bak kata slogan, pemuda harapan negara, pemudi tiang bangsa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey.